Okay, Assalamualaikum dan hai semua. So, ini adalah video untuk membincangkan soalan latihan dalam buku Pasya. So, nanti bila awak dah dapat buku, sila buat terus berdasarkan solution yang saya tunjuk ni lah. Okay, saya harap awak dah belajar sikit teori tentang chapter 2 dalam kuliah. Lepas tu awak kena buat bacaan sendiri berdasarkan nota yang dah diberi, dan awak boleh juga rujuk video kuliah yang saya dah buat zaman dulu kala. Okay, chapter 2 ni dia merangkumi 5 markah daripada keseluruhan soalan PSPM. Dan subtopik pertama adalah tentang capacitance dan kapasitor yang dipasang secara siri dan paralel. So first, awak dah belajar dah tentang kapasitor. Okay, so ini adalah simbol kapasitor yang kita selalu nampak. Okay, kapasitor ni kita boleh measure dia punya C, iaitu capacitance. Capacitance is the measure of the ability for the capacitor to store charge. So, awak nak kira C, awak boleh guna formula C is equal to Q over V, di mana Q tu adalah charge atas plate kapasitor ni, dan V adalah potential difference between the two plate. Okay, dan daripada situ kita boleh nampak lah capacitance adalah ratio antara Q dengan V. Okay, apa jadi kalau capacitance kita lagi tinggi? Okay, bila V constant, capacitance kita kalau dia value dia lagi tinggi, maksudnya lagi banyak charge yang dia boleh simpan. Seterusnya, awak belajar cara untuk kira effective capacitance untuk series dan parallel. Yang ni saya dah ajar dalam kelas, jadi nanti refresh je balik untuk buat soalan. Dan yang ketiga adalah energy stored in a capacitor. So, awak boleh kira energy stored in a capacitor menggunakan 3 formula ni. Terusnya untuk subtopik kedua, ini pun awak dah go through melalui eksperimen. Capacitor ada 2 proses, iaitu charging dan discharging. First, awak belajar tentang time constant. Okay, time constant adalah masa yang diambil untuk current atau charge turun kepada 37% daripada value asal dia atau value maksimum dia. Dan kita boleh cari time constant menggunakan formula time constant is equal to RC. R ni adalah resistance, C is capacitance lah. Okay, lepas tu awak kena tahu ada dua graf, iaitu charge against time dengan I against time untuk charging dan discharging. Okay, graf ni awak boleh rujuk kat dalam nota. Okay, kemudian kita boleh kira value of charge after a certain amount of time. Value charge untuk masa tertentu menggunakan formula yang diberikan ni. Okay, jadi kalau untuk discharging process, kalau awak diberikan masa and then awak diminta untuk cari Q, awak boleh guna formula Q is equal to Q naught E ni. Okay, kemudian kalau awak ada charging process, beza formula dia adalah 1 minus E. Okay. And then last kali kita ada capacitors with dielectric. So, apa benda dielectric ni? Okay, atas tadi kita tengah bercakap tentang kapasitor macam ni. Okay, kalau kapasitor macam ni, kat tengah-tengah ni kita assume dia adalah air, iaitu udara. Okay, kita panggil dia sebagai air filled capacitor. Okay, kalau air filled capacitor, dia tak ada benda apa-apa kat tengah ni kecuali udara lah. Okay, tapi dielectric tu apa? Dielectric tu adalah satu bahan yang awak boleh masukkan dekat tengah-tengah kapasitor. Okay, so sekarang ni saya dah masukkan dielectric ke tengah-tengah kapasitor tu. Dan apa efek dielectric ni kepada capacitance? Okay, dielectric ni akan menyebabkan value capacitance meningkat. Okay, jadi kalau kita nak bezakan antara capacitance bagi air filled capacitor yang ni dengan yang ni, kalau air kita kira kapasitor ni, lepas tu kita akan label sebagai C0. Okay, kalau untuk dielectric kita akan label sebagai C. Okay, dalam 2.3 awak kena tahu dielectric constant, iaitu epsilon R is equal to epsilon over epsilon naught. Epsilon R ni adalah dielectric constant, atau nama lain dia adalah relative permittivity. Macam nak eja permittivity, tak ingat? Okay, dia bagi tahu awak kalau awak masukkan dielectric dekat tengah-tengah kapasitor tu akan meningkat sebanyak faktor epsilon R ni. Epsilon ni adalah permittivity of dielectric material, dan epsilon naught ni adalah permittivity of free space. Lepas tu awak kena describe
terangkan tentang efek dielectric kepada kapasitor. Tadi saya dah bagi conclusion, bila awak masukkan dielectric, dia akan menyebabkan kapasitans meningkat. Untuk awak tahu lebih detail apa efek ni, awak kena rujuk kepada bahagian akhir sekali dalam kuliah, nota kuliah. Kemudian C, kita boleh kira, tadi saya cakap kalau awak ada kapasitor yang tengah-tengah dia ada udara, air, awak boleh kira dia punya kapasitans menggunakan formula ni. Kemudian untuk kapasitor yang ada dielectric, iaitu ada dielectric material kat tengah-tengah ni, awak boleh kira kapasitans dia menggunakan formula ini. Sekarang kita tengok formula yang diberikan untuk chapter 2. So first kita ada formula untuk kira capacitance, di mana kapasitor adalah ratio antara charge dengan potential difference. Kemudian kita ada dua formula untuk kira effective capacitance. Formula 1/C tu adalah untuk series, dan formula yang tambah tu adalah untuk parallel. Kemudian kat bawah tu, U adalah energy stored in the capacitor. Seterusnya kita ada formula untuk time constant bagi charging atau discharging process, dan kita ada formula untuk cari Q sekiranya kita diberikan masa. So ni Q untuk discharging, dan ni adalah Q untuk charging process. Kemudian kita ada formula ini. Ini adalah formula dielectric constant. Epsilon R tu adalah dielectric constant, atau nama lain dia adalah relative permittivity. Kemudian kita ada formula untuk kira capacitance bagi air filled capacitor, maksudnya kapasitor yang ada udara kat tengah-tengah. Dan seterusnya kita ada formula untuk kira capacitance bagi kapasitor yang ada dielectric dekat tengah-tengah. Selain daripada formula-formula tersebut, ada satu lagi formula yang tak diberikan kepada awak, iaitu formula daripada muka surat 30 nota kuliah. So kita dah tahu epsilon R adalah sama dengan epsilon over epsilon naught. Tapi dalam masa yang sama kita boleh ubah equation ni. Kita tahu formula untuk capacitance bagi dielectric capacitor dan juga capacitance bagi air filled capacitor. Formula dia. Jadi kita boleh gantikan dalam formula ni. Last kita akan dapat C over C naught sama dengan epsilon R. Dan kita boleh guna method yang sama. Contoh kita tahu C is equal to QV. Jadi kalau C naught sama dengan QV naught. So kalau kita masukkan equation ni dalam ni, kita akan dapat pula equation yang ni. Dan step yang sama, kita tahu V sama dengan ED dan V naught sama dengan E naught D. Gantikan masuk dalam equation ni dan dapatlah equation yang terakhir ni. So epsilon R sama dengan epsilon over epsilon naught sama dengan C over C naught sama dengan V naught over V sama dengan E naught over E. Yang ini adalah satu lagi formula yang tak diberikan kepada awak lah. So awak kena ingat benda ni. Kita tengok soalan pertama. So macam biasa baca dulu soalan. Kita ada satu kapasitor. Kapasitor tu boleh menyimpan 120 picocoulomb of charge bila dia disambung dengan potential difference 24 volt. So sekarang awak diberikan 120 picocoulomb charge. Jadi ini adalah Q. Kemudian bagi tahu potential difference 24 volt. So ni adalah V. Kemudian dia minta cari capacitance untuk kapasitor. So kita boleh tengok formula yang kita ada. Jadi nak cari capacitance, kita boleh menggunakan tiga formula ni. Tapi awak dah ada Q dengan V, jadi awak boleh terus menggunakan formula C is equal to Q over V. So C is equal to Q over V, where Q is 120, pico is times 10 to the power of negative 12, bahagi dengan potential difference. So pastikan awak sentiasa tukar kepada SI unit teruslah. And then awak akan dapat capacitance is equal to 5 times 10 to the power of negative 12 farad. Soalan kedua. Question asks you to find the amount of charge to be removed from the capacitor so that its potential difference can be reduced to 2/3 of its initial value. So dia minta awak cari amount of charge. Maksudnya Q lah. Lepas tu berapa Q yang kita nak buang
atau remove daripada kapasitor supaya potential difference dia boleh dikurangkan kepada 2/3 daripada value asal dia. So value asal potential difference kita adalah 24 volt. So sekarang ni saya boleh labelkan dia sebagai V0 lah, value asal. Okay, kemudian kita nak cari V baru lah, kita nak V yang baru. Kita nak V baru kita dah berkurang kepada 2/3 daripada value asal. So 2/3 V0 lah. Jadi 2/3 V0 adalah 2/3 kali dengan 24. Dan kita akan dapat 16. Jadi V baru kita sekarang ni mestilah 16. Okay, jadi berapa charge yang kita perlu buang untuk dapatkan V macam ni? So awak boleh cari Q menggunakan formula yang ini. So Q adalah sama dengan CV. C kita masih sama. Okay, kapasitor masih sama, iaitu 5 kali 10 kuasa negatif 12. V baru kita adalah 16. Bila awak kira macam ni, awak akan dapatlah 80 kali 10 kuasa negatif 12 ataupun 80 picocoulomb. 80 picocoulomb ni apa benda? Ini adalah Q baru kita. Q yang kita kalau kita ada Q banyak ni, kita akan dapat V banyak ni. Tapi soalan minta kita berapa Q yang kita kena remove. Okay. So nak dapatkan Q yang kita kena remove, kita kena ambil value asal Q, iaitu 120, tolak dengan value akhir Q. Jadi awak akan dapatlah berapa Q yang awak dah buang. Untuk cari Q yang kita kena buang, so saya boleh labelkan sebagai Q remove. Tolakkan 120 picocoulomb dengan 80 picocoulomb. Dan awak akan dapat 40 picocoulomb. Jadi awak perlu buang sebanyak, awak perlu remove 40 picocoulomb of charge untuk dapatkan V sama dengan 16 volt. Okay, soalan 2, kita ada satu circuit. Okay, dalam circuit ni kita ada 3 kapasitor yang dipasang kepada 12 volt bateri. Kemudian soalan pertama minta kita cari total capacitance of the circuit. Bila dia minta total capacitance, maksudnya dia minta cari C effective lah, effective capacitance. Okay, lepas tu saya dah ajar dah sebelum ni. Kira effective capacitance, saya cakap kena start daripada belakang circuit. Tapi kalau awak dapat diagram macam ni, belakang circuit awak mungkin awak tak pasti kat mana. So untuk circuit yang macam ni, awak cari antara 3 kapasitor tu siapa yang awak boleh kira dulu untuk cari combination dia. So kat sini awak nampak kita ada 3 kapasitor. Kapasitor 3 dengan 2 ni awak nampak dia duduk dekat dengan satu sama lain. So awak kira dulu combination dia orang. Jadi kalau current mengalir dalam circuit ni, dia boleh lalu terus, okay, daripada C2 ke C3. So kita nampak kat situ C2 dengan C3 dipasang secara siri. Jadi untuk kapasitor in series, kita kena guna 1/C. Dari 1/C3, kita tambahkan 1/C2 dengan 1/C3. So 1/6 plus 1/3 micro. Dan seterusnya awak akan dapatlah C23 adalah sama dengan 2 microfarad. Okay, kemudian 2 kapasitor ni akan bergabung menjadi satu kapasitor yang sama. So awak anggap contoh ni dah tak ada. So kita tinggal C23 kat sini. So C23 dengan C1 dipasang secara parallel sebab ada simpang antara dia orang. C23 dan C1 connected in parallel. Jadi dari situ awak boleh terus dapat C efektif. Tambahkan je C1 dengan C23. C1 4, C23 4 mikro, C23 2 mikro. Dapat sama dengan 6 mikrofarad. Seterusnya soalan 2, dia minta cari charge stored in C3. So kalau charge kita tahu adalah Q. Lepas tu dia nak Q dekat C3. Jadi kita nak Q3 lah. Charge in C3. Okay, so Q3. Okay, macam mana nak kira charge? Kita boleh gunakan formula capacitance lah. So capacitance is equal to Q over V. Jadi susun balik, Q is equal to CV. Okay, jadi kalau nak kira Q3, kita kena ada C3 dengan V3. C3 tu adalah capacitance untuk kapasitor ketiga.
V3 tu adalah potential difference for across capacitor 3. Okay. Tapi masalah dia sekarang, tengok balik diagram kita ni. C1 ni dia akan ada Q1 dengan V1. C3 ada Q3 dengan V3. C2 ada Q2 dengan V2. Okay, kita nak kat sini sekarang ni. Value C3 kita dah ada 3 microfarad, jadi tak ada masalah. Tapi kita ada tak value V3? Okay, soalan dah bagi kat kita kapasitor ni disambung dengan 12 volt battery. Jadi daripada situ awak boleh nampak kat sini kita ada potential difference 12 volt. Tapi ini adalah V battery. Okay, ini yang dibagi ni adalah V battery, atau kita boleh namakan dia sebagai V supply ataupun V total. Okay, so dia orang semua membawa maksud yang sama. Jadi ini adalah V total untuk circuit ni. So macam mana kita nak cari V3? Okay, so jadi adalah beberapa cara untuk selesaikan. Tapi sebelum awak boleh tahu macam mana nak selesaikan, awak kena tahu dulu perbezaan antara kapasitor yang disambung secara siri dan paralel. Okay, sekarang awak boleh rujuk dekat nota kuliah awak, muka surat 11, comparison between capacitors that are connected in series and parallel. So kat sini kita boleh nampak contoh kalau awak ada dua kapasitor yang disambung secara siri macam ni. Okay, kapasitor 1 ni akan ada C1, V1 dan Q1. Kapasitor kedua akan ada C2, V2 dan Q2. Okay. Lepas tu untuk siri ni, charge diorang, kalau awak nampak dalam table ni, dia tunjuk charge dekat kapasitor 1 iaitu Q1 akan sama dengan charge dekat kapasitor 2. So Q1 is equal to Q2, dan diorang punya value sama dengan Q total. Q total ni adalah Q dalam keseluruhan circuit lah yang disebabkan oleh bateri. Kemudian kalau dari segi potential difference pula untuk series kan, kita ada V1 dan V2, tapi value V1 dengan V2 tak sama untuk siri. Okay, jadi kalau awak nak cari total potential difference between them, okay, V total awak boleh namakan sebagai V sahaja atau V supply atau V battery. Untuk cari V total ni, awak kena tambahkan V dekat kapasitor 1 dengan V dekat kapasitor 2. Lepas tu capacitance kita dah tahu, untuk cari bagi series kita guna 1/C. Meanwhile untuk parallel circuit, okay, awak ada dua kapasitor yang dipasang secara parallel. Okay, untuk kes yang ni sama, kapasitor pertama akan ada C1, V1 dan Q1. Kapasitor kedua ada C2, V2 dan Q2. Perbezaan dengan siri, untuk parallel circuit, Q diorang tak sama. Okay, maksudnya Q2 ni dengan Q1 ni value dia tak sama. Jadi kalau awak nak cari Q total dalam circuit, awak kena tambahkan Q1 dengan Q2. Kemudian untuk potential difference, V1 dekat kapasitor 1 ni adalah sama dengan V2 dekat kapasitor 2. Dan diorang sama dengan total potential difference in the circuit. Dan last sekali untuk kira C efektif, awak kena tambah je lah C1 plus C2 and so on. So beza dekat sini, kalau charge untuk siri dia sama, tapi parallel kena tambah. Kalau potential difference untuk siri dia kena tambah, tapi parallel sama. So diorang terbalik sekarang ni. Awak ingat salah satu pun tak apa. Contoh awak ingat je bahagian series ni, then awak boleh ingatlah parallel adalah sebaliknya daripada series. Okay, sekarang kita nak tengok soalan 2 balik. Kita nak cari Q3. Kita dah ada C3 tapi kita tak ada V3. V3 kita boleh dapat dari sini, tapi kita kena tengok dulu circuit ni. Okay, circuit ni dia adalah kombinasi antara series dengan parallel. Okay, macam awak kira dalam soalan 1 tadi. So awak kena tengok dengan hati-hati macam mana nak cari V3 atau Q3. Okay, dengar betul-betul. Okay, benda ni dia complicated sikit. Kita tadi nak cari Q3. So kita assume kita guna CV lah. So C3 kali dengan V3. Dan sekarang kita nak cari V3 apa benda. Okay, untuk cari V3, awak kena tahu apa kaitan V3 dengan V lain dalam circuit ni. Okay, C3 dan C2 disambung secara series. Kita dah tahu tadi C2
C3 disambung secara series. Dan lepas tu awak akan dapat lah diorang punya total adalah C23. Okay, so bila diorang bergabung, diorang jadi satu kapasitor yang nama dia C23. Sama macam dekat C3 ni, dia ada Q, V dengan C kan. So dekat C23 ni pun ada Q23 dan V23. Okay, so nak cari V23 ni sekarang ni, kita cuba bayangkan circuit ni bahagian belah ni tak ada. Awak tengok bahagian siri sahaja. Okay, tadi kita dah tahu bila kapasitor disambung secara siri, apa jadi kepada value V diorang. Okay, kalau kapasitor dipasang secara siri, value V diorang berbeza. Maksudnya V2 dengan V3 tak sama. Jadi diorang kena tambah. Okay, lepas tu kalau tambah V2 dengan V3, kita akan dapat V23. Kita tak dapat V total battery tu sebab V total battery ni adalah gabungan antara C1 dengan C2 dan 3. Tapi sekarang ni kita anggap macam C1 tak ada. So total dia adalah V23 lah. Okay, jadi kita nak cari V3, tapi ni kita tak ada dan ni kita tak ada. Okay, jadi dari mana kita nak cari V23? Sekarang ni awak kena tengok. Awak bayangkan C3, C2 dah bergabung jadi C23. Kita nak cari V23. Jadi kita nampak kat sini C23 dengan C1 dipasang secara parallel. Tadi kita dah kira kan. C23 dengan C1 dipasang secara parallel. Kalau untuk kapasitor dalam parallel circuit, V diorang macam mana? Kalau parallel circuit, V diorang sama. Jadi dari situ awak boleh keluarkan yang V23 akan sama dengan V1 dan diorang akan sama dengan V total, iaitu V of the circuit. Okay, sebab sekarang ni kita dah consider semua kapasitor dalam circuit tu, jadi kita boleh samakan dengan V total bateri, iaitu 12 volt. So sekarang kita dah ada V23 lah. Kita nak cari V3. V2 apa? V2 kita tak tahu. Jadi last awak tak boleh guna equation ni, equation asal kita nak guna tu. Jadi kalau kita tak boleh guna Q3 sama dengan C3 V3 ni, sebab kita tak boleh cari V3. Okay, jadi kita kena fikirkan cara lain untuk cari Q3. Sekarang kita nak fikirkan cara lain untuk cari Q3. Nanti awak dah terror cari ni, awak tak payah tunjuk satu-satu macam ni pun tak apa. Cuma sekarang ni saya nak terangkan awak step by step lah, logiknya macam mana. Okay, cara lain untuk kira Q3. Sekarang kita kena tengok charge untuk parallel dengan series macam mana. Okay, tadi kita tahu C2 dan C3 disambung secara siri. Untuk series circuit, Q diorang sama. Jadi kat situ kita boleh keluarkan yang Q2 akan sama dengan Q3 sebab diorang dipasang secara siri, dan diorang akan sama dengan value Q23. Kita nak cari Q3, kita tak boleh guna ni, tapi kita nampak kat sini Q3 sama dengan Q23. Jadi cara lain untuk selesaikan soalan ni adalah untuk cari Q3, awak kena cari Q23. Dan nak cari Q23, guna je balik formula CV tu. Tapi C ni adalah C23 dan V adalah V23. C23 kita dah kira dalam soalan 1 tadi, dan kita dapat 2 microfarad. 2 kali 10 kuasa negatif 6. V23 kita dah ada dari sini. Kita tahu V23 sama dengan V total, iaitu 12 volt. Jadi boleh je lah terus kira Q23, dan awak akan dapat Q23 sama dengan 2.4 kali 10 kuasa negatif 5 coulomb. Dan bila awak dah dapat Q23 ni, automatically awak dapat Q3 lah, sebab dari sini kita dah nampak Q23 sama dengan Q3. Seterusnya soalan ketiga, kita ada figure 2. Figure 2 menunjukkan 3 kapasitor 2 microfarad, 3 microfarad dengan 4 microfarad disambung kepada satu bateri. Okay. Dekat 2 microfarad kapasitor tu kita ada charge 30 microcoulomb. Okay, so kita ada Q kat situ. Okay, kemudian soalan minta cari voltage across the 4 microfarad capacitor. So voltage ni cuma nama lain untuk potential difference. Okay, jadi maksudnya dia minta kita cari V.
V untuk siapa? V untuk 4 microfarad capacitor. So saya panggil dia sebagai V4 je lah. Okay, macam mana nak cari V4? Kita tahu V4 adalah untuk capacitor yang ni. Okay, kemudian dekat 3 microfarad mestilah ada V3. Lepas tu dekat 2 microfarad mesti ada V2. Dan kita ada bateri juga. So jangan lupa bateri pun ada V supply atau V total. Persoalan dia sekarang ni, kita nak cari V4. Untuk cari V4, kita kena tahu apa kaitan V4 ni dengan VV yang lain ni. So, kita tahu kapasitor ni semua disambung secara paralel. Jadi, tengok balik table tadi. Kalau kapasitor disambung secara paralel, V antara diorang semua sama. Okay, jadi dari situ awak boleh concludekan disebabkan diorang semua dipasang secara paralel. Jadi, V4 akan sama dengan V3, sama dengan V2 dan sama dengan V total. Jadi sekarang ni soalan tak bagi kita V total. Dia tak ada bagi tahu battery has 12 volt potential difference ke apa. So tak boleh lah nak guna ni. Jadi macam nak cari V4, awak sebenarnya boleh cari V4 menggunakan V2. Untuk cari V4, kita kena cari V2 dulu. V2 kita boleh cari menggunakan formula C is equal to Q over V. Jadi V is equal to Q over C. So V2 is equal to Q2 over C2. Q2 dah diberikan dalam soalan 30 microcoulomb. Okay, bahagi dengan C2 iaitu 2 micro. Dan awak akan dapat V2 sama dengan 15 volt. So daripada situ automatically awak dapat terus V4. Sebab V4 sama dengan V2 iaitu 15 volt. Soalan seterusnya, a capacitor is discharging through a resistor. In terms of the time constant tau, when will the charge decrease to half of its initial value? Okay, so ada dua benda awak kena note sekarang ni. Ini adalah discharging process dan dia nak tahu bila charge akan berkurang kepada separuh daripada value charge asal dia. First, awak kena tahu apa awak nak cari. In terms of time constant, tau. When? Kalau ada ayat when, mestilah dia minta masa. Okay. Tapi dia minta masa in terms of time constant. So, dia nak masa dalam sebutan time constant. Okay, awak kena pay attention kepada benda tu lah. Okay, kemudian dia bagi tahu kita ini adalah discharging process. Dan dia nak masa dalam sebutan time constant. Syarat dia adalah Q tu mesti dah berkurang separuh daripada initial value. Jadi, initial value of charge ni kita boleh namakan sebagai Q0. Q kita akan berkurang kepada separuh daripada Q0. Okay, dah kita dah tulis semua maklumat ni, barulah kita fikirkan macam mana nak cari T ni. So, tengok balik list of formula yang dibagi. So, dalam list of formula yang dibagi ni, kita ada formula untuk charging dan discharging. So, kita dah tahu soalan cakap discharging process. Dan kita nak cari T. Jadi, kita akan gunalah formula ni. Dan dari sini kita boleh dapatkan T. So, keluarkan formula untuk discharging process. Iaitu Q is equal to Q0 E equal to T over RC. Okay, dan RC ni kita tahu adalah sama dengan time constant. Jadi, formula ni awak boleh tukar jadi bentuk Q0 E negative T over time constant. Okay. Lepas tu kita dah tahu Q sama dengan half Q0. Sama dengan Q0. Jadi apa kita boleh buat adalah kita boleh cancelkan Q0 ni. So walaupun kita tak ada value Q0, tak ada masalah. Kita nak hilangkan E ni. Jadi kita kena lnkan both side. So bila awak ln both side, awak akan dapat ln 1/2 sama dengan ln E
T over time constant. So yang ni sama je, dia akan jadi ln 1/2. Ni akan jadi 1. Okay, yang ni akan tinggal dia punya ni sahaja. So negatif T over time constant. Kemudian awak nak T dalam sebutan time constant. Jadi apa awak kena buat adalah bawakan time constant ni P ke sini. Dan jangan lupa bawa negatif tu juga. So T is equal to ln 1/2 time constant. Dan jangan lupa bawa juga negatif tersebut. So last bila awak kira, awak akan dapatlah T sama dengan 0.69 time constant. Dan unit untuk masa adalah second. Okay, soalan nombor 4, kita ada satu parallel plate capacitor yang disambung kepada 6 volt bateri. Jadi ini adalah potential difference untuk bateri. Kemudian separation distance between the plate is 0.06. So jarak di antara dua plate capacitor tu adalah 0.06 cm. Kita boleh label ni sebagai D kecil. Okay, kemudian diberi area of the plate which is 2.8 times 10 to the 4 millimeter squared. Soalan pertama minta cari charge of the capacitor. So nak cari charge, kita nak cari Q. Okay, nak cari Q, macam biasa kita boleh terus guna formula Q is equal to CV. Cuma sekarang ni kita kena tengok, okay, V kita dah ada, tapi kita tak ada C lagi. So macam mana nak cari C kalau awak diberikan A dengan D? So tengok dekat list of formula. Okay, selain daripada kira C guna formula capacitance, kita juga boleh kira C menggunakan formula 2 ni. Tapi nak guna yang mana satu? Disebabkan dalam soalan tu tak ada mention pasal dielectric, jadi kita assume itu adalah air filled capacitor. So nak kira C dia, awak terus je guna formula, awak terus je guna epsilon naught A over D. Jadi nak kira C, kita guna epsilon naught A over D kali dengan V. Epsilon naught tu apa? Epsilon naught tu adalah permittivity of free space. Value dia constant, iaitu 8.85 kali 10 kuasa negatif 12. Value dia awak boleh rujuk dekat list of constant. Kemudian area kita 2.8 kali 10 kuasa 4, tapi dia millimeter squared. Jadi awak kena tukar kepada meter squared. Jadi kali 10, milli adalah negatif 3. Cuma dekat situ ada square. Dan ingat square ni adalah untuk keseluruhan milimeter ni. Jadi negatif 3 ni kena kali dengan 2. So jadilah negatif 6. Dan kemudian kita kali dengan potential difference iaitu 6. Bahagi dengan distance between the plate which is 0.06 cm. So kali 10 kuasa negatif 2. Okay, kemudian boleh kira. Dan awak akan dapat Q is equal to 2.5 times 10 to the power of negative 9 coulomb. Untuk soalan 2, sekarang ni awak ada dua lagi identical capacitors yang disambungkan secara siri dengan kapasitor dalam soalan asal kita tu. Lepas tu soalan minta awak cari effective capacitance. So sekarang ni kita ada 3 kapasitor. Keyword dia sekarang ni adalah identical. Maksudnya kalau identical, kapasitor tu akan mempunyai capacitance yang sama lah. Kiranya capacitance C1, C2 akan sama dengan C3, which is kita boleh labelkan sebagai C. Dan value C ni macam mana kita nak cari? Okay, kita boleh cari value C menggunakan Q is equal to CV. Sebab sekarang kita dah ada Q dan juga potential difference. Okay, so cari C menggunakan Q over V. Q kita adalah 2.5 kali 10 kuasa negatif 9 bahagi dengan potential difference which is 6 volt. Lepas tu awak akan dapat 4.17 times 10 to the power of negative 10 farad. Okay, lepas tu awak nak cari effective capacitance. So kita tahu kapasitor ni disambung secara series. So kalau kapasitor ni disambung secara series, untuk cari C effective, awak kena guna formula 1 over C effective. So 1 over C effective is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Dan value dia semua kita tahu adalah sama dengan C, iaitu 4.17 kali 10 kuasa negatif 10 ni. Okay, bila dah dapat formula ni, kalau awak tambahkan semua ni, awak akan dapat 3 over C lah. Jadi
masukkan je value C yang kita dah kira tadi, iaitu yang ni. Dan awak akan dapat 1/C efektif. Okay, kemudian awak boleh kira C efektif adalah sama dengan 1.38 kali 10 kuasa negatif 10 farad. Okay, soalan 5A, kita ada satu figure. Dalam figure ni ada bateri yang ada potential difference 5 volt. So, ini adalah V. Okay, kemudian bateri ni disambungkan kepada switch dan ada satu kapasitor dan resistor juga dalam circuit tu. Soalan dia cakap capacitor is charged to a potential difference of 5 volt when the switch is connected to A. So tengok dalam diagram ni kita ada switch. Switch ni dia boleh bersambung kepada A ataupun B. Okay, jadi soalan bagi tahu kat kita kapasitor ni akan di-charge bila kita sambungkan switch ke A. Sebab apa dia charge bila kita sambung ke A? Sebab bila kita sambungkan switch ni ke A, kapasitor ni akan bersambung dengan bateri. Jadi akan berlaku charging process. Awak nak identify charging atau discharging process, awak tengok je kapasitor tu bersambung dengan bateri ke tak. So sekarang ni bila dekat A, kapasitor bersambung dengan bateri, jadi charging process. Okay, soalan 1. Calculate the charge in the capacitor when it is fully charged. So dia minta cari Q. So nak cari Q, boleh terus je guna CV. Sebab kita dah ada value capacitance dan kita dah ada value potential difference. So capacitor is equal to 5 millifarad potential difference is 5 volt. Okay, lepas tu awak akan dapat 25 times 10 to the power of negative 3 coulomb, ataupun boleh tulis balik jawapan awak dalam bentuk millicoulomb. Soalan 2, dia minta awak sketch a graph of current versus time immediately after the switch is moved from A to B. So dia minta awak lukis current against time, I against T, bila switch diubah ke B. So tadi switch dekat A, kita kata charging process. Bila kita alihkan switch tu ke B, sekarang ni kapasitor dah tak bersambung dengan bateri. So bila kapasitor tak bersambung dengan bateri, kita panggil itu discharging process. Jadi value of current tu akan menurun, macam yang awak buat waktu eksperimen tu. Jadi awak boleh lukis graf awak, sketchkan dulu axis Y dengan X. Lepas tu nanti awak akan dapat shape graph awak macam ni lah. Okay, lukis dulu Y axis awak current. Lepas tu lukis X axis time. Okay, kemudian awak akan dapat current tu akan menurun macam ni. So graph awak akan dapat bentuk macam ni lah. Okay, seterusnya kita tengok soalan B, figure 4. Ada satu circuit, dia ada 3 identical capacitors with capacitance of 2 microfarad connected to 10 volt battery. All of them are fully charged. And then calculate the effective capacitance. So first dia minta cari C effective. Saya dah ajar dah macam mana nak cari C effective. So awak cuba buat sendiri. Start dulu daripada belakang circuit and then cari dulu combination untuk kapasitor yang berada dekat belakang circuit. Okay, nanti awak akan dapat jawapan ni lah. Okay, seterusnya soalan 2, dia minta cari stored energy in C2. Okay, kalau energy stored, kita nak cari U. Dan bila awak refer balik kepada list of formula, kat sini ada 3 formula. Jadi saya decide untuk guna formula pertama sebab saya boleh cari capacitance dengan potential difference dia. Guna formula yang pertama, U is equal to half CV squared. Cuma sekarang ni dia minta energy stored in C2. Jadi kita kena label dia sebagai U2. So kalau nak cari U2, C ni pun mestilah C2 dan V tu mestilah V2. Okay, sebab kita nak cari spesifik untuk kapasitor yang kedua, jadi ni pun mesti untuk yang kapasitor kedua. Okay, capacitance untuk C2 kita dah tahu 2 microfarad. Tapi sekarang ni apakah value V2? So bila awak ada circuit yang melibatkan parallel dengan series punya combination, awak kena tengok betul-betul lah V2 tu apa benda. Okay, kalau V2 tu adalah potential difference across capacitor 2 kat sini.
So maksudnya kat C1 ada V1, dekat C3 ada V3. Dan kita ada potential difference for the battery as well, iaitu kita panggil sebagai V atau V total atau V supply. Kita boleh nampak kat sini C2 dengan C1 dipasang secara siri. Lepas tu kalau kita rujuk kat table ni, kalau kapasitor dipasang secara siri, dia punya potential difference kena tambah. Okay, jadi kat situ awak cuba bayangkan C1 dengan C2 dah combine jadi satu kapasitor, iaitu C12, dan C12 ni akan ada V12. So untuk cari V12, disebabkan C1 dan C2 adalah series, jadi untuk cari V12 awak kena tambahkan V1 dengan V2. Lepas tu apa value V12? Okay, value V12, awak bayangkan C2 dengan C1 ni dah tak ada. C12 dengan C3 dipasang secara parallel. Untuk parallel circuit, potential difference diorang sama. Okay, jadi dari situ kita boleh conclude yang potential difference untuk 1-2 akan sama dengan potential difference untuk kapasitor 3, dan dia akan sama dengan potential difference battery. So kita nak V2 sama dengan V12 tolak V1. V12 apa? V12 adalah sama dengan potential difference battery, iaitu 10 volt. So gunakan maklumat ni. Benda ni dia complicated sikit. So kalau awak tak faham, awak kena tanya saya personal lah untuk explain balik benda ni. Saya pun tak tahu awak faham ke tak kalau awak tengok video ni. Tapi kalau awak tak faham, sila tanya je. Jangan sesat jalan sorang-sorang. Sekarang ni kita nak cari V2 sebab kita nak masukkan dalam formula ni. Jadi kita dah tahu kalau nak cari V2 adalah sama dengan V12 tolak V1. Kita dah tahu V12 adalah 10, tapi V1 apa? Macam nak cari V1? Sekarang ni awak kena tengok balik dekat soalan, dia dah mention dah yang kapasitor ni identical. Maksudnya capacitance dia, value dia sama lah, iaitu 2 microfarad. Lepas tu awak tahu yang C2 dengan C1 dipasang secara siri. Kita tahu yang C2 dan C1 dipasang secara siri. Okay, current kita cakap akan keluar dari positive terminal bateri, tapi charge atau elektron dalam metal, okay, dia akan flow daripada negative terminal of the battery. So charge tu akan flow. Okay, bila sampai kat simpang ni, charge tu pun akan split lah. Ada sikit pergi sini, ada sikit pergi sini. Okay, charge yang sini, Q ni, dia akan terus flow through the capacitor. Jadi awak rasa charge yang lalu dekat C2 dengan charge yang lalu dekat C1 ni adalah charge yang sama ke atau charge yang berbeza? Mestilah charge yang sama sebab diorang secara siri. Okay? Yang berbeza adalah bila ada parallel. Kita tahu nak cari V, kita boleh susun balik equation capacitance tu, dapat Q over C. Kalau Q sama dan C sama, awak rasa V antara C1 dengan C2 ni sama ke lain? Mestilah sama juga. Okay? So dari situ awak boleh dapat yang V2 dengan V1 ni sama sebab diorang identical capacitor yang dipasang secara series. Saya label diorang sebagai V prime. Jadi V prime ialah 10 tolak V prime. Jadi awak akan bawa V prime ni pergi belah sana. Jadilah 2 V prime sama dengan, dan V prime akan sama dengan 10 bahagi 2, iaitu 5 volt. V ni sama dengan V2 sama dengan V1 sebab diorang identical capacitors yang dipasang secara series. Kalau bukan identical capacitor, awak tak dapat V2 sama dengan V1 sebab kita tahu untuk series circuit V1 kena tambah dengan V2. Cuma yang ni case dia, potential difference diorang jadi sama sebab diorang identical capacitors yang dipasang secara series. Itu keyword dia sekarang ni. So kita dah dapat V2 iaitu 5 volt. Lepas tu square kan, jangan lupa square tu. And then kira dan dapatlah 2.5 kali 10 kuasa negatif 5 joule. Okay, kita refresh balik konsep table ni supaya awak faham, betul-betul faham. Dan sekali lagi saya tekankan, tak faham tanya. Okay, so awak tengok circuit ni, kita ada
yang ni dipasang secara series, lepas tu combination diorang akan dipasang secara parallel dengan C3. So bila awak ada circuit macam ni, current akan keluar dari positive terminal. Okay, tapi charge keluar dari negatif. Charge kita sekarang adalah elektron. Elektron keluar dari negatif terminal. Okay, so elektron akan mengalir. Lepas tu bila dia mengalir, dia akan kat kawasan ni charge kita sekarang adalah elektron. So Q lah. Okay, lepas tu Q ni bila dia mengalir, bila ada simpang macam ni, dia akan split. Sikit Q pergi sini, so saya label tu sebagai Q. Sikit lagi Q pergi kat sini, Q prime. Okay, so bila ada persimpangan ni, Q akan berpecah. Jadi bilangan Q yang pergi kat C3 dengan dekat sini lain lah. Okay, that's why untuk parallel circuit, Q dia awak kena tambah sebab dia orang dah berpecah, dia orang dah tak geng lah. Okay, tapi bila kita ada Q prime ni, so dia akan terus mengalir lalu kat C2 dan lalu dekat C1, dan dia tak ada pergi simpang mana-mana kan. Jadi Q yang lalu dekat C2 dengan Q yang lalu dekat C1 adalah Q yang sama. That's why awak dapat untuk series circuit, Q diorang sama. Lepas tu untuk potential difference, awak just kena ingat yang potential difference untuk parallel. So kalau C1 dengan C2 dah bergabung jadi C12, V dekat C12 dengan V dekat 3 ni adalah V yang sama sebab dia orang parallel. Tapi kalau untuk series circuit, V1 dengan V2 ni dia orang tak sama. Cuma untuk soalan ni dia jadi sama sebab kita ada identical capacitor yang dipasang secara siri. Okay, kalau bukan identical capacitor, kita tak boleh guna konsep V2 sama dengan V1 tadi yang saya buat untuk soalan ni. Okay, soalan nombor 6 kita ada figure 5. Dalam figure 5 ni ada 2 microfarad capacitor connected to 10 volt battery, dan dia juga disambung kepada 2 mega ohm resistor. Lepas tu ada 2 switch K1 dengan K2. So apa-apa dapat je soalan, gariskan, conteng-conteng sikit soalan tu. Kita ada capacitance, kita ada potential difference, kita ada resistance dan juga switch. And then soalan 1, calculate the charge of the capacitor when switch K1 is closed and K2 is open. So dia minta cari charge iaitu Q. Okay, apa jadi bila K1 close dan K2 open? Okay, close tu maksudnya ni kan switch kan. Okay, ni lepas tu ni pagar switch tu lah. Apa jadi ialah bila awak tutup dia, then arus boleh mengalir. Okay, kalau awak buka, arus tak mengalir. So tu konsep open and close switch dia bukan macam switch dekat dinding tu yang bila awak tekan dia, kita panggil sebagai buka switch. Tu lain. Yang ni switch dalam circuit. Bila kita close switch K1 ni, maksudnya arus boleh mengalir dari positive terminal of battery, lepas tu pergi dah jalan-jalan dalam circuit tu. K2 ni tak terbuka. So gambar rajah dia sekarang jadi macam ni. So bila K1 is closed, kita boleh nampak yang bateri akan bersambung dengan kapasitor. So maksudnya kalau bateri bersambung dengan kapasitor, ada je bateri tu, itu adalah charging process. Untuk charging process, kalau nak cari Q, so kita anggap macam awak buat eksperimen tu kan. Okay, awak dah charge kapasitor tu sampai dia mencapai maksimum current. Bila dia ada maksimum current, maksudnya waktu tu dia dah mencapai maksimum charge juga. Jadi nak kira charge tu, guna je terus Q is equal to CV. Kapasitor yang kita dah ada, dan potential difference adalah 10 volt. So awak akan dapat terus Q is equal to 2 times 10 to the power of negative 5 coulomb. Okay, lepas tu soalan kedua, switch K1 is then open. So K1 is open, K2 is closed. And then calculate the charge in the capacitor 8 seconds after K2 is closed. So dia minta kita cari Q at T is equal to 8 second.
Dia minta cari Q dan dia bagi masa. Okay, sebelum tu kita tengok dulu kalau apa jadi bila kita buka K1 dan tutup K2. So bila kita buka K1, lepas tu kita tutup K2, maksudnya sekarang ni kapasitor tu sudah tidak lagi berhubung atau bersambung dengan bateri. Dan kemudian kapasitor ni disambung dengan 2 mega ohm resistor tu. Jadi sekarang apa yang berlaku adalah discharging process. So bila dia dah tak bersambung je dengan bateri, kita tahu itu adalah discharging process. Okay, awak akan nampak current tu menurun macam waktu awak buat eksperimen tu. Kita nak cari Q dan dia bagi kita masa. Okay, so macam waktu awak buat eksperimen, awak nampak bila lagi lama masa, value current tu makin menurun kan. Sama je lah konsep kat sini. Semakin lama masa berjalan, Q akan menurun. Tapi macam mana nak cari Q tu? Tengoklah balik formula. So formula yang diberikan, kita ada formula untuk cari Q, yang ini. Dan awak diberikan formula untuk discharging dan charging. So sekarang ni kita nak cari Q, kita diberikan masa. Kita tahu untuk yang soalan 2 tu proses discharging. Jadi kita gunalah formula yang ini. Okay, so for discharging process, the formula is Q equal to Q naught E negative T over RC. RC ni sama dengan time constant tau. Okay, so awak boleh juga ganti formula ni jadi gini and then awak boleh kira dulu time constant. So resistance yang diberikan adalah 2 mega. So mega adalah kali 10 kuasa 6. And then capacitance kita adalah 2 micro. Jadi kita akan dapat time constant is equal to 4 second. Okay, lepas tu boleh gantikan je terus. Kita nak cari Q. Q0 adalah charge. Q0 tu aku nak tulis. Q0 tu adalah initial charge. Maksudnya charge asal dia sebelum kita start discharging process, atau nama lain dia adalah maximum charge. So apa initial charge kita? Mestilah yang charge kita kira tadi dalam soalan 1, iaitu value yang ini. Jadi maximum charge dia adalah yang ini. Kemudian E negatif, T kita dah diberikan iaitu 8. Kemudian bahagi dengan 4. Lepas tu kira terus je masuk dalam kalkulator. Okay, awak dah belajar kot dalam math. Masukkan ni dalam kalkulator dan awak akan dapat 2.71 kali 10 kuasa negatif 6 Coulomb. Soalan 7A dia tanya, disuruh awak explain kenapa kalau awak masukkan dielectric di antara plate capacitor, dia akan menyebabkan capacitance increase. Okay, so basically bila awak insert dielectric, capacitance akan increase. Okay, jadi explanation dia sebenarnya ada dalam lecture note, tapi agak panjang, so awak boleh summarizekan sahaja. Apa yang terjadi, saya cerita balik je lah apa yang terjadi. So sekarang ni awak bayangkan kapasitor dia ada parallel plate macam ni. Okay, lepas tu between parallel plate mesti ada electric field kan. Okay, dan dalam masa yang sama kapasitor punya plate tu ada charge Q dan jarak antara diorang adalah D. Sekarang ni dekat tengah-tengah kapasitor ni awak nampak tak ada apa-apa. So kita assume ini adalah air filled capacitor, yang tengah-tengah dia tu cuma ada udara sahaja. Okay, lepas tu apa terjadi adalah kita masukkan dielectric kat tengah-tengah kapasitor tu. Dielectric tu dia mempunyai molekul. Nampak tak molekul ni? Molekul tu sebenarnya dia tersusun secara random lah. Tapi apa yang terjadi bila awak masukkan dielectric ni ke tengah-tengah parallel plate tu, dia akan menyebabkan molekul dielectric ni tersusun, orient themselves. Hujung positif molekul tu akan pointed towards negative plate. Hujung negatif molekul tu akan pointed towards positive plate.
Jadi ini akan menyebabkan electric field berkurang. Kenapa? Sebab bila molekul ni tersusun macam ni, dia akan cancel electric field yang sedia ada ni. Ni kan garisan electric field asal kita. So bila molekul ni tersusun macam ni, dia akan menghasilkan satu electric field yang akan cancel electric field asal kita. Jadi conclusion dia, bila awak masukkan dielectric, electric field akan berkurang. Lepas electric field berkurang, kita tahu yang awak dah pernah belajar sebelum ni, nak cari electric field kita boleh bahagikan potential difference dengan distance between them. Okay, ni formula dari chapter 1 sebelum ni. Kalau kita tengok dari sini, electric field is directly proportional to V. So kalau electric field berkurang, maksudnya V pun akan berkurang. Jadi kalau V berkurang, apa jadi kat capacitance? Kita tahu formula ini adalah C is equal to Q over V. Sekarang ni kita bayangkan Q ni constant. Jadi C is inversely proportional to potential difference. Jadi kalau potential difference decrease, C akan increase. So that's why bila awak masukkan dielectric in between the parallel plate of capacitor, capacitance will increase. Jadi awak boleh tulis jawapan awak macam ni. Okay, cuma saya akan tambah kat sini, disebabkan net electric field decrease. Jadi menggunakan equation V is equal to ED. Okay, kita nampak kalau E decrease, then V pun akan decrease. So disebabkan V decrease, jadi C akan increase. Soalan B dia minta cari effective capacitance. So awak cubalah buat sendiri. Yang ini awak boleh start dari belah sini atau belah sini. Soalan 8, kita ada figure 7. Ada dua parallel plate capacitor C1 dengan C2 yang disambung secara siri kepada satu 6 volt battery. 6 volt battery adalah potential difference of the battery lah. V atau voltage battery, kita panggil V atau V total atau V supply. Okay, capacitors have the same plate area. So kita tahu A untuk kapasitor 1 adalah sama dengan A untuk kapasitor 2. Diorang juga mempunyai dielectric yang sama material. Kemudian distance of separation between the plate for C1 and C2 are 2 mm and 4 mm. So yang dibagi ni adalah D. So ni untuk 1, ni adalah D2. Soalan pertama minta cari potential difference across capacitor C2. So potential difference adalah V across capacitor C2, jadi V2. Kalau nak cari V2, saya boleh juga guna Q2 over C2. Cuma kalau saya nak guna ni, saya kena tahu value C. Tapi kita tak diberikan value C, dan kalau nak kira C pun guna formula ni, kita tak cukup maklumat. Okay, untuk cari C. So kita kena fikirkan cara lain lah. Cara lain untuk selesaikan soalan ni. Okay, untuk awak dapat idea, awak cuba keluarkan segala maklumat tentang soalan ni. So kalau kita tengok circuit dia kan, okay, kita ada dua kapasitor yang disambung secara series. So C1, C2 are connected in series. Jadi rujuk balik table comparison between series and parallel ni. Okay, kita tengok kalau kapasitor connected in series, charge diorang sama. Jadi kita tahu kat sini Q1 akan sama dengan Q2, dan dia juga sama dengan Q total. Q total tu adalah total charge dalam circuit ini yang disebabkan oleh bateri. Tapi dari situ kita tak boleh dapat Q total. Okay, sebab kita tak ada value C. Okay, jadi sekarang ni cuba kita gunakan maklumat Q1 sama dengan Q2 ni. Sebab dari Q2 kita boleh dapat V2. Kita tahu C is equal to Q over V. Jadi Q is equal to CV. Untuk Q1, C1 V1. Untuk Q2, C2 V2. Jadi yang kita nak cari dari sini adalah V2. So untuk cari V2 kita kena tahulah yang lain-lain ni. So sekarang kat sini kita boleh kira C. Kalau kita tengok formula C, okay, ada dua formula C kat sini yang kita boleh guna. Cuma sekarang kita tahu kapasitor yang untuk soalan tu adalah kapasitor yang ada dielectric. Jadi kita kena gunakan formula ni. Okay, formula ni awak boleh susun balik. Kita tahu C sama dengan epsilon R or equal to C naught. Okay, lepas tu kita gantikan C naught ni ke dalam sini. So dapatlah epsilon R
epsilon naught A over D. Okay, lepas tu kalau kita tengok dekat atas ni, formula yang ni, kalau kita susun balik formula ni, kita akan dapat epsilon is equal to epsilon R kali dengan epsilon naught. So, dekat equation ni adalah sama dengan epsilon. So, equation ni awak boleh susun balik jadi epsilon A over D. So, yang ni, epsilon ni adalah permittivity of dielectric material. So, kita boleh gunalah formula ni untuk kira C dalam soalan ni. So, sekarang ni, kita boleh kira C1 dengan C2 guna formula tadi lah. C sama dengan epsilon A over D. Tapi kenapa boleh pula kita guna formula ni walaupun kita tak tahu epsilon dengan A? Sebab sekarang ni awak nampak ada sama dengan kat sini. So, nanti kita boleh cancel. Okay. Jadi, sekarang gantikan C1 adalah sama dengan epsilon 1 A1. Tapi kita tahu kapasitor ni dia mempunyai dielectric material yang sama. So, kalau dielectric material dia sama, jadi epsilon 1 adalah sama dengan epsilon 2. So, saya namakan diorang sebagai epsilon je lah. Okay, area pun sama, jadi A bahagi dengan D1. Ni dari equation ni. Okay, lepas tu kali dengan V1 sama dengan epsilon A over D2 kali dengan V2. Jadi sekarang saya boleh cancel je epsilon dengan A tu walaupun saya tak tahu value diorang. Proses seterusnya, masukkan value D tu. So D1 is equal to 2 mm. And D2 is equal to 4 mm. Okay, and then awak boleh darab silamkan diorang. Mili tu akan cancel. Mili ni cancel. Lepas tu awak darab silangkan diorang. Jadi awak dapat kat sini 4V1 sama dengan 2V2. Lepas tu kita boleh kecilkan dia lagi. Jadi 2V1 sama dengan V2. So sekarang kita tahu V2 adalah sama dengan 2V1. Tapi kita masih tak tahu apa value V1 ni. Mana nak selesaikan dia? Okay, pergi balik kat sini. Tadi kita tengok kalau C1, C2 ni Q diorang sama. Tapi dari segi potential difference macam mana pula? Okay, untuk series circuit, potential difference dia kena tambah. Kita kena tambah V1 dan V2 untuk mendapatkan total voltage atau supply voltage, iaitu bateri punya V tu. So, bateri punya V kita dah tahu 6. Lepas tu tulis je balik V1 plus V2. Sekarang kita nak cari V2. V1 ni kita boleh masukkan maklumat sini. Susun balik equation ni kepada V1 sama dengan V2 bahagi 2. Okay, ni. Lepas tu gantikan masuk equation ni ke dalam sini. 6 sama dengan V1 adalah V2 bahagi 2 tambah V2. Macam ni. Okay, dan kemudian tambahkan 2V2 tu. So, awak akan dapat 3/2 V2. Kemudian cari V2. Awak akan dapat 4 volt. Jadi sekarang soalan 2 minta cari calculate the electric field strength, iaitu E, in the region between the plate of capacitor C1. Jadi dia minta spesifik untuk C1, jadi E1. Macam mana nak cari E1 untuk parallel plate? Kita dah tahu kita ada formula E sama dengan V over D daripada chapter 1 sebelum ni. So E1 is equal to V1 over D1. Cuma masalah dia sekarang ni kita tak ada V1. Tapi kita dah tahu daripada soalan 1, V1 adalah sama dengan V2 over 2. So V1 is V2 over 2 divided by D1. Dan V2 tadi kita dah cari daripada soalan 1, iaitu 4. So 4 bahagi 2 bahagi dengan D1, iaitu 2 mm. Jadi dapatlah 2 bahagi 2 kali 10 kuasa negatif 3 dan awak akan dapat 1000 Newton per Coulomb. Soalan 9 awak boleh cuba buat sendiri. Soalan 10 kita ada figure 8. Dalam figure 8 ni ada bateri.
Kemudian ada 2 fully discharged capacitors. So dari sini kita boleh anggap asalnya Q dia adalah sama dengan kosong sebab kita tak charge lagi. Okay, kemudian diorang disambung secara siri dengan satu 15 kilo ohm resistor. Lepas tu ada switch. Switch ni dia boleh dipasang kepada X atau pasang kepada Y. Okay, dia cakap kat dalam soalan ni, capacitors are charged when switch S is closed at X. So maksudnya kalau switch S ni kita tutup kepada X ni, dia akan jadi charging process. Kenapa charging process? Sebab sekarang ni kapasitor ni dia berhubung atau bersambung dengan bateri. Jadi dia start dengan charging process dulu. Okay, soalan pertama dia minta awak cari time constant of the charging circuit. So time constant kita tahu adalah tau. So nak cari time constant kita guna formula RC. R kita dah ada, C tu adalah siapa? C mana? C1, C2. Kalau kita nak cari yang ni, C ni adalah C untuk keseluruhan circuit lah. Untuk keseluruhan circuit kita panggil sebagai effective capacitance. So awak kena cari dulu C effective. Nak cari C effective untuk series, kena buat 1 over C. Okay, kemudian awak akan dapat C effective sama dengan 1.67 kali 10 kuasa negatif 5 coulomb. Jadi masukkan balik dekat equation time constant. Resistance is 15 kilo. C effective is 1.7. And then awak akan dapat time constant is equal to 0.25 second. Okay, soalan kedua, switch S is closed at Y after the capacitors are fully charged. What is the initial current in the circuit? So awak nampak je ayat initial current atau maximum current untuk chapter 2 ni, dia adalah I0. Jadi macam mana nak cari I0? Sekarang ni tengok dulu, dia bagi tahu switch S is closed at Y. So tadi soalan dia asalnya charging process sebab switch tu ditutup dekat X. Okay, so kita charge kapasitor tu sampai penuh. Lepas tu sekarang ni kita alihkan switch ni, kita tutup pula dekat Y. Jadi bila dah tutup dekat Y, kapasitor tidak lagi bersambung dengan bateri. Jadi dia akan mula discharging process. Bila dia discharge tu, dia mesti start dengan maximum current. Kan awak buat eksperimen hari tu, awak charge dulu kapasitor sampai dia reach maximum current. So, awak cabut switch tu, dia akan start discharge. Start daripada 100 current tu, turun. So sama konsep kat sini, kita nak tahu I0 ni yang berapa. Untuk cari I0 kita boleh guna equation Ohm's law. Awak pernah belajar waktu sekolah. V sama dengan IR, susun balik jadi I sama dengan V over R. V tu adalah V bateri, iaitu 8 volt, dan resistance adalah 15 kilo. Jadi awak akan dapatlah terus I0 adalah sama dengan 5.33 times 10 to the power of negative 4 unit dia ampere. Soalan 11 awak boleh cuba buat sendiri. Soalan 12 A tu pun kira sendiri effective capacitance. Okay, cuba sampai pandai buat. Soalan B ni dia bagi tahu potential difference across AB is 9 volt. Okay, daripada A ke B, V dia adalah 9 volt. Kemudian dia minta awak cari stored energy. So kita dah tahu sebelum ni stored energy adalah sama dengan U. Nak cari U ada 3 formula. Contoh kalau dalam soalan ni saya dah ada value C. Okay, dia bagi tahu C untuk setiap kapasitor adalah 12 microfarad. Lepas tu V dia 9 volt. Jadi kalau saya dah ada C dengan V, jadi saya boleh teruslah kira U menggunakan formula yang ada C dengan V, iaitu half CV squared. Kalau dia tak cakap apa-apa, contoh kat sini dia cuma cakap stored energy je kan, kita akan cari U untuk keseluruhan circuit lah. Kalau dia minta stored energy at C1 contohnya, baru kita cari U1. Okay, so sekarang ni kita kena cari U. Jadi C ni adalah C untuk keseluruhan circuit, iaitu C effective. Dan V itulah adalah V untuk keseluruhan circuit. Jadi circuit tu adalah daripada A ke B. Jadi potential difference dia adalah 9. Okay, so that's why awak gantikan balik C effective yang awak dapat dari soalan A dan gantikan potential difference antara A dengan B. Untuk soalan 14A,
dalam figure 12 ni kita ada 3 kapasitor. Lepas tu awak boleh nampak kapasitor 2 dengan 3 dipasang secara parallel, kemudian combination diorang akan dipasang secara siri dengan C1. So soalan ni dia minta cari first total charge of capacitor. Saya bagi tahu je lah cara untuk cari dia. Nak cari total charge Q, macam biasa kita guna je CV. Cuma sebab awak cari total charge kan, bukan Q1 ke Q2 ke Q3. So kalau cari Q maksudnya untuk keseluruhan circuit. Jadi C tu pun mestilah C untuk keseluruhan circuit, iaitu C efektif. Dan V tu adalah V total lah. Jadi awak kena cari dulu C efektif. Lepas tu nanti dah dapat C efektif, kalikan dengan V of the battery, which is 12 volt. Lepas tu untuk soalan 2 dia minta potential difference across capacitor C2. So dia minta cari V2 lah. So guna konsep yang sama nak cari V2. Di V2 tu kat mana? V2 tu adalah dekat capacitor 2. Okay. So awak kena tengok balik konsep circuit series dengan parallel. So kalau C3 ni dia ada V3, C1 ada V1. Okay, awak tahu C2 dengan C3 dipasang secara parallel. Jadi V diorang akan sama. V2 akan sama dengan V3 dan sama dengan V23. Dari sini awak nampak yang V2 sama dengan V23. Boleh tak kita cari V23? Macam mana nak cari V23? Guna je equation Q over C lah. So Q23 bahagi dengan C23. Awak kena tengok sekarang ni mana nak dapatkan Q23. So tadi kita dah cakap, awak boleh bayangkan kapasitor C2 dan C3 ni dah bergabung menjadi satu kapasitor, iaitu C23. Lepas tu kalau awak tengok C1 dengan C23 ni disambung secara siri. So kalau siri circuit, Q dia sama ke lain? Q dia sama. So maksudnya Q dekat 1 ni dengan Q dekat 2, 3 sama. Sebab charge boleh terus lalu dekat diorang. Q2, 3 ni sama dengan Q1. Dan dalam masa yang sama dia sama dengan Q total. Dan Q total kita dah kira tadi dalam soalan 1. So bahagikan je Q total dengan C23. Soalan 17, awak ada satu kapasitor yang uncharged. Dia ada capacitance 58 microfarad. Dia disambung secara siri kepada resistor dengan resistance 100 kilo ohm. Kemudian kapasitor di-charge melalui resistor. Awak diminta untuk cari time required for the capacitor to reach 30% of its maximum charge. So kalau diminta time, bukan time constant ya, time maksudnya kita nak cari T. Kalau time constant baru tahu. Okay, kita nak cari T untuk dia mencapai 30% daripada maksimum charge dia. Kita tahu ni charging process, Q dia akan meningkat. Jadi kita akan ada Q baru. Q baru ni dia akan capai 30% daripada maximum charge. Saya dah cakap dah, kalau awak nampak maximum charge ataupun initial charge, dia adalah Q0. Okay, untuk chapter ni. Okay, kemudian kita tukarkan 30% tu dalam bentuk titik perpuluhan, jadilah 0.3 Q0. Tapi kita nak masa, so dari mana boleh datang masa? Kita tahu ini adalah charging process, so kita boleh guna equation Q untuk charging process, iaitu Q is equal to Q0 1 minus E negative T over RC. Awak boleh kira dulu time constant dia berasingan, atau boleh terus ganti kat dalam ni. Suka hatilah nak buat channel pun. Q ni kita boleh ganti dengan 0.3 Q0. Negative T tu kita nak cari. So awak boleh replacekan dengan X dalam kalkulator awak, saya rasa. Lepas tu tekanlah shift soft tu. Okay, kemudian resistance 100 kilo kali dengan 58 mikro. Selain daripada guna method X dalam kalkulator, obviously awak boleh selesaikan persamaan ni menggunakan ln. So nanti awak akan cancelkan Q0 ni. Kira
Lepas tu dapatlah T sama dengan 2.07 second.